أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada pagi ini dalam sesi kita insya-Allah, iaitu sesi tadabbur harian insya-Allah. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-199 insya-Allah. Muka surat 199. Kita akan bersama-sama di surah At-Taubah ayat 73 sehingga ayat 79. Alhamdulillah, hari ini masih lagi kita bersama-sama mengikuti apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sikap yang sepatutnya diambil oleh orang-orang yang beriman. Dalam ayat ni ialah arahan-arahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang patut dilakukan, apakah yang patut dilaksanakan untuk menghadapi orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir musyrik ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan yang pertama, itu yang pertama. Yang keduanya Allah Taala akan sebutkan beberapa lagi sifat-sifat mereka. Maka kita ni macam tak berhenti-henti, tak habis-habis lagi menceritakan, mendengar penceritaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, penyataan daripada Allah, gambaran daripada Allah, apakah yang berlaku, apa yang mereka lakukan, apakah sifat-sifat orang-orang munafik ni. Jadi sangat-sangatlah maknanya kita ni sepatutnya faham, sepatutnya tahu, sepatutnya memahami apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kita bersyukur kerana Allah Taala masih lagi memberikan kepada kita kekuatan untuk bersama-sama untuk kita mengikuti apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita melalui ayat-ayat di dalam setiap muka surat pada setiap hari ini. Kita terpaksa mengadakan, kalau kita kata kenapalah banyak sangat sampai setiap hari kan kita mengadakan sesi kita ni, kerana pada rasaan kita bahawa kita ada 604 muka surat 604 muka surat 604 muka surat yang perlu kita habiskan, dan kita telah menghabiskan banyak masa sebelum daripada ni. Kita kadang-kadang tidak memahami, tidak menyentuh, tidak melalui muka surat Al-Quran ni. Kita baca alhamdulillah, tapi banyak yang kita tak tahu daripada muka surat ni. Jadi kalau kita mengadakan setiap minggu satu muka surat, ertinya kita ni akan habis berapa tahun tak tahu lah kan. Sangat-sangat lama, sebab setahun hanya ada 52 minggu. Jadi 52 kali itu kalau kita mampu buat setiap minggu. Jadi kalau kita buat setiap minggu, maka akan ambil masa yang sangat lama untuk dihabiskan. Takut kita yang meninggalkan dunia dulu dalam keadaan kita tak faham Al-Quran. Jadi itu satu kesedihan lah kan. Jadi oleh kerana itulah maka kita buat juga, kita paksa diri kita untuk kita buat setiap hari. Moga-moga kalau kita buat setiap hari pun ini kan, kita tak akan habis, melainkan hampir-hampir, kita kata hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun kan. Nanti kita tolak hari rayanya, tolak hari ni kan, hari kecemasan, keadaan yang kita tak boleh ikuti, menyebabkan habis 2 tahun, terpaksa 2 tahun ataupun lebih 2 tahun. Jadi kita takut 2 tahun ni satu masa yang dah lama kan. Sedangkan Allah Subhanahu Taala, kita dah ada Quran ni sejak daripada dah lama, daripada kita muda lagi kan, daripada kita kecil-kecil lagi dah belajar Quran. Alhamdulillah, hari ni kita cubalah insya-Allah muka surat 199, kita cuba habiskan, paksa diri kita 30 minit satu hari untuk kita belajar Al-Quran, untuk kita faham sedikit-sedikit kan, walaupun tak banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiy jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. Ayat 72 yang saya 73 yang saya bacakan tadi kan, daripada surah At-Taubah. Jadi ayat ini memberitahu kepada Nabi, macam kita nak tengokkan straight disebut Nabi, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi. Dan termasuklah sebenarnya ialah orang-orang tafsir kata, ahli tafsir kata adalah juga untuk orang yang beriman lah, iaitu wahai orang-orang yang beriman, gitu kan. Tetapi kenapa khususkan, sebab pada masa itu adalah khusus pada Nabi, difokuskan kepada Nabi pada masa itu. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, jahidil kuffar, hendaklah kamu berjihad untuk memerangi kufar, orang-orang kafir yang disebutkan oleh ulama sini, iaitu orang kafir yang menentang Islam.
bukan semua orang kafir, tapi orang kafir yang menentang Islam, maka hendaklah kamu jahid mereka, berjihadlah untuk melawan mereka bisayf, dalam tafsir Jalalain kata, iaitu maknanya menggunakan pedang, maknanya menggunakan kekuatan. Maknanya kalaulah mereka ni menentang agama, menentang Islam, tu yang pertama. Yang keduanya wal munafiqin, dan juga hendaklah jahidil kuffar jahidil munafiqin, hendaklah kamu juga menghadapi, berjihad untuk melawan orang-orang munafik ini, tetapi berdasarkan kepada sunnah, berdasarkan kepada apa yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggunakan, bila melawan orang-orang munafik, bukan menggunakan pedang, tapi menggunakan al-lisan wal hujjah, menggunakan lidah dan juga menggunakan hujjah, maknanya berdebatlah kan, memberitahu kepada mereka dan sebagainya. Sebab Nabi SAW tak pernah membunuh ataupun mengapa-ngapakan dari segi fizikal terhadap orang-orang munafik. Jadi itu panduan daripada Nabi SAW. Dan kemudian yang kedua, itu yang pertama, jahidil kufar. Kemudian Allah SWT kata pula waghluz alaihim, hendaklah kamu bersikap, bukan maknanya kasar, tapi bersikap tegas kepada orang-orang mereka ni. Jangan beri muka, kalau kata dalam bahasa Melayu kan, jangan waghluz alaihim, jangan beri muka kepada mereka, kerana banyak kali dah beri peluang kepada mereka. Sebagai contohnya, orang-orang di Mekah ni, orang kafir di Mekah yang menentang Nabi ni, Allah Ta'ala dah beri peluang kepada Nabi Muhammad SAW, ceritakan kepada mereka selama 13 tahun. Tapi apakah mereka terima Islam tu? Mereka tak terima. Tiba-tiba mereka nak serang pula orang-orang Islam yang berada di Madinah. Tak puas hati. Selagi mana hidup, mereka tak nak bagi peluang. Jadi apakah tak layak bagi orang-orang Islam ni untuk jahid? Apakah Nabi tak layak untuk jahid mereka ni? Tapi orang munafik pula, mereka ni macam-macam mengadakan perkara-perkara yang syubhat terhadap Islam, mengadakan perkara yang di belakang, tapi di depan-depan mereka tak nak. Jadi sebab itulah Allah SWT perintahkan kepada Nabi supaya bila orang munafik ni, tak boleh guna pedang, tak boleh guna senjata, tak boleh guna kekerasan. Dengan kekerasan maksudnya kekerasan dengan fizikal, tapi boleh bersikap, tapi sikap dengan mereka tu kena ada waghluz alaihim. Jadi tak bolehlah berlembut dengan mereka dan juga tidak dan sebagainya kan. Wa ma'wahum jahannam, Allah Ta'ala kata tempat duduk mereka tu adalah Jahannam. Maknanya dah clear lah, macam tu kan. Kalaulah orang-orang munafik dengar mana kan Nabi SAW baca ayat ni dan sebagainya setiap hari, mereka ada semayang di belakang tu. Yang peliknya kan, dah dengar ayat-ayat ni kan, tapi mereka tetap juga keras hati mereka kan. Allah Ta'ala kata wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali, tempat nak pergi yang paling buruk sekali, tak ada lah, itulah Jahannam. Tapi mereka dah tahu dah bila mati, mereka tak boleh lari daripada mati kan, maknanya menuju juga ke sana. Tapi kenapa bersifat macam tu? Allah Subhanahu Wa Taala kata seterusnya, minta maaf terlupa saja nak alih ni. Yahlifuna billahi, mereka ini bersumpah bersumpah dengan nama Allah sini. Bersumpah dengan yahlifun. Siapa orang-orang munafik ni? Tengok bersumpah lagi. Memang suka sangat mereka ni menggunakan sumpah kan. Asyik-asyik sumpah. Tengok berapa ayat kita bacakan. Dalam ayat-ayat yang lain yang akan datang pun nanti kita akan tengok juga. Allah Ta'ala sebutkan bila mereka ni suka bersumpah kan. Bersumpah makna tak betul lah, tapi yang bersumpah mereka kan. Tapi kerana mereka takut orang tak percaya kepada mereka, menggunakan sumpah. Sebab tu dalam ayat lain kata menggunakan sumpah sebagai senjata mereka. Yahlifuna billahi ma qalu. Jadi ayat ni kalau ikutnya di situ kan, mereka bersumpah dengan Allah ma qalu. Ma qalu artinya apa? Iaitu mereka tak kata pun, iaitu tak mencela Nabi. Sebab sebelum daripada ni kan, orang cerita kan, orang kata dia ni telah berkata kepada tuan hamba, tuan baginda Nabi, dia kata. Tapi bila Nabi panggil mereka kata tak, kami tak kata pun, macam itulah. Begitulah kisah Aisyah ke, yang tuduhan terhadap Aisyah kan, mereka tetap macam itulah perangai mereka. Bila ditanya kepada mereka akan bersumpah, kata demi Allah kami tak kata pun, itu maknanya dengan bersungguh. Jadi Allah Ta'ala kata yahlifuna billahi ma qalu, mereka tak kata pun, tapi Allah Ta'ala kata apa? Tengok Allah Ta'ala kata walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Bahkan sebenarnya mereka kata tak kata, tapi sebenarnya mereka ni telah mengatakan kalimah kufur yang lebih dahsyat lagi sebenarnya. Bukan sekadar mencela, tapi ialah mencela tu kufur lah kan. Tapi mereka tu maknanya kufur, mengatakan direct mereka ni kufur di belakang Nabi SAW. Jadi maknanya Allah nak dedahkan sekarang ni kan, mereka bukan cela kamu kan, bukan sekadar bersumpah, bahkan mereka ni kufur
tak Islam pun, walaqad qalu kalimatal kufri, sedangkan mereka ni mengatakan kata-kata kufur pun, wa kafaru, dan bahkan mereka ni Allah Ta'ala kata kafir ba'da islamihim, setelah daripada Islam mereka, iaitu selepas daripada mereka ni dah isytihar kata Islam. Kalau ikutnya maknanya kalau seorang tu pergi mengucap depan Nabi, mengucap Islam, mengucap asyhadu an la ilaha illallah, bermakna mereka ni Islam lah mereka. Tapi tengok selepas itu apa jadi? Mereka kufur balik. Jadi wa kafaru ba'da islamihim, elok-elok dah mereka ni Islam, tiba-tiba mereka ni kafir balik. Wa hammu bima lam yanalu, Allah Ta'ala dedah lagi, tengok kan, wa hammu, dan mereka tu bercadang, bima lam yanalu, dengan suatu benda yang mereka tak tercapai. Maksud situ bila baca tu dah faham dah, iaitu peristiwa ni, ayat ni turun selepas daripada peristiwa yang berlaku di Aqabah, di dalam semasa balik daripada peperangan Tabuk. Bukan Aqabah di Mekah tu, bukan Aqabah di Mina tu, bukan. Itu perjanjian Aqabah dan sebagainya, itu bukan itu. Tapi ini satu tempat nama dia Aqabah, dalam perjalanan balik daripada di Aqabah sini maknanya bukit, celah-celah bukit tu. Jadi mereka ni nak bunuh, ada beberapa belas orang. Mereka ni telah pergi serbu Nabi pada waktu malam, nak bunuh Nabi. Tetapi ada pada masa tu Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Yasir libas dengan pedang dia, mereka ni cabut lari semua, mereka takut. Jadi pada masa itulah yang kita cerita, Nabi pun menceritakan kepada Huzaifah ibn Yaman, wahai Huzaifah, kamu tahu tak siapakah mereka itu, dan siapakah orang munafik yang berada di Madinah ni? Nabi kemudian berilah, menitipkan, katakan nama-nama orang-orang munafik semua tu kepada Huzaifah bin Yaman, tapi jangan beritahu kepada orang lain. Jadi apa yang Nabi buat ini memberi guidance lah kepada orang-orang Islam selepas itu, iaitu mereka ni sebagaimana kita sebut semalam sebelum daripada ni, Saidina Umar akan bertanya, akan mengikut, sibuk kan nak tanya lah kan, tapi Huzaifah tak cerita, tapi dia akan tengok saja, sembahyang tak sembahyang. Kita tengok, maknanya sembahyang jenazah tak sembahyang jenazah, tu yang dilihat oleh Saidina Umar pada Huzaifah bin Yaman. Tapi selepas daripada Huzaifah dah tak ada, maka hilanglah nama-nama tu, tak tahulah kan pada siapakah dia orang munafik tu. Kita sampai sekarang kita tak tahulah kan siapa orang munafik tu. Tapi Allah Ta'ala ceritanya wahammu bima lam yanalu. Tengok, Allah Ta'ala dedahkan mereka ni bercadang, bila sebut perkataan ni dah tahu dah kan apa yang mereka buat tu, peristiwa tu. Jadi sebab itulah kita untuk kita faham ayat Quran ni cantik-cantik kan, ialah dengan kita tahu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tahu sirah perjalanan Nabi, apa yang berlaku peristiwa itu kan, insya-Allah sangat mudah kan. Sebagaimana contoh dengan ayat ni, wahammu bima lam yanalu, dah kita tahu dah peristiwa mana, iaitu peristiwa semasa mereka ni nak serang Nabi semasa dalam perjalanan balik daripada Tabuk pada waktu malam. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu, dan Allah Ta'ala kata wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi. Apa yang mereka mana kaum sini kata apa, dan mereka ni tidak menafikan melainkan an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi, Allah Ta'ala beri kelebihan kepada Allah, kepada mereka, mana kaum melainkan an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi, daripada kurniaannya, fa iyatubu. Tengok sekali lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kan, sekali lagi kan, Allah Ta'ala dah beri banyak kepada mereka ni, banyak mereka menafikan, tapi Allah Ta'ala tak kenakan azab pada mereka kan. Sebab tu Allah Ta'ala tawarkan, offer lagi, tengok dalam ayat ni Allah Ta'ala kata fa in yatubu, kalau mereka ni bertaubat, Allah Ta'ala kata yaku khairan lahum, itu sebenarnya lebih baik untuk mereka. Tengok Allah Ta'ala kata, dah berapa kali dah sebenarnya kan Allah Ta'ala sebutkan. Jadi ertinya sini start daripada mula, kalau kamu ni bertaubat, macam-macam cara ayat yang Allah Ta'ala gunakan, kalau kamu bertaubat kan. Tapi tengok kan, adakah mereka bertaubat? Sangat sikit daripada mereka ni yang bertaubat kan. Majoriti mereka munafik, tetap munafik sampailah mereka ni mati. Jadi Allah Ta'ala jadikan peristiwa ni, apa yang berlaku ni, kepada Nabi SAW semasa di Madinah ni kan, nak tunjukkan kepada kita lah yang hidup pada hari ni, kita juga sebenarnya akan menghadapilah sifat-sifat orang-orang yang ada di kalangan orang yang Islam tapi bersifat macam ni, iaitu bersifat, walaupun kita tak boleh kata mereka ni munafik dan sebagainya, tapi banyak sifat-sifat ni Allah dedahkan supaya kita ni boleh nampak, supaya kita jangan jadi macam tu. Dan kita semua kita minta umat Islam ni kan jangan jadi macam tu. Kemudian Allah Ta'ala kata bahawa itu kan, fa iyatubu yaku khairan lahum, sebenarnya kalau mereka ni bertaubat lebih baik untuk mereka.
wa in yatawallaw, tapi kalau mereka ni berpaling nak juga kepada kufur, yatawallaw, tawallau anil iman, berpaling daripada iman, nak pergi juga kepada kufur tu, yu'azzibhumullahu azaban alima fid dunya wal akhirah, Allah Ta'ala akan azabkan mereka di dunia dan juga di akhirat. Bukanlah azab tu maknanya Allah Ta'ala tak beri harta pada mereka, kemungkinan mereka ni banyak harta, tapi azab ni macam-macam cara Allah Ta'ala boleh azab. Azabkan manusia ni, azabkan manusia ni dengan sakit, azab manusia ni dengan tidak dapat menikmati kebahagiaan, macam-macam walaupun kaya, walaupun banyak harta, walaupun banyak pangkat, Allah Ta'ala tak, kan Allah Ta'ala kata dia dah janji akan Allah Ta'ala azab kalau mereka ni tak nak juga terima iman tu di dunia, di akhirat pasti. Fid dunya wal akhirah, Allah Ta'ala kata wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir, atas dunia ni mereka tak akan ada, fil ardi wa ma lahum, tidak ada atas dunia ni bagi mereka itu min waliyin, daripada wali maknanya penjaga. Allah Ta'ala berlepas diri, Allah Ta'ala tak nak menjaga mereka ni, wala nasir, dan tak akan ada penolong mereka boleh belilah kan duit ni kan, tapi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak tolong, min Allah Ta'ala tak apa ni, kita Allah ni adalah ni'mal maula wa ni'man nasir, Allah Ta'ala bagi kita, bagi orang beriman adalah sebaik-baik maula dan juga an-nasir. Jadi kalau Allah Ta'ala tak nak jadi wali kepada mereka, tak nak jadi nasir kepada mereka, apa nasib mereka? Mereka nak carilah manusia, carilah, lepas tu carilah jin, carilah syaitan, carilah macam-macam kan, tak akan tenang mereka atas hidup atas dunia ni. Di akhirat pasti kan. Jadi itulah Allah Ta'ala janjikan kepada mereka dahsyat. Allah Ta'ala ceritakan apa yang akan kena kepada mereka ni dalam ayat yang kita tengok ni kan. Tapi tengok kan, taubat Allah Ta'ala buka pintu, taubat buka lagi, tapi mereka tetap juga berpaling. Sekarang kita tengok pula ayat 75 insya-Allah. Ayat 75. Ayat 75 ni ada sedikit kita kata kontroversi lah sikit dari segi penafsiran dia. Ayat ni ialah berkaitan dengan Allah Ta'ala sebutkan tentang satu sifat daripada orang-orang munafik yang seolah-olahnya menggambarkan seorang daripada seorang sahabat ni yang bersifat munafik. Dan bila dibaca ayat ni terserahlah bahawa dia ni munafik, iaitu ayat ni ialah yang berkaitan dengan seorang sahabat bernama Sa'labah bin Hatib. Kebanyakan daripada tafsir, termasuklah dalam tafsir Jalalain, menceritakan perkara ni. Kita baca apa yang diceritakan. Kisah ni masyhur iaitu nama dia kisah Sa'labah. Apa Allah Ta'ala kata sini? Wa minhum, di antara mereka. Allah Ta'ala tak sebutkan nama dia, tetapi Allah Ta'ala kata sebahagian daripada mereka, ada di kalangan mereka. Itu maksudnya minhum. Wa minhum man ahadallaha, yang ada di kalangan mereka ni orang yang berjanji dengan Allah. La in atana min fadli, kalaulah kami beri, maknanya Allah Ta'ala kata kalau kami beri kepada dia daripada kurniaan Allah, kami beri kurniaan Allah kepada dia, maknanya dia tu miskin, la nasaddaqanna, dia kata kami akan bersedekah. Kami akan bersedekah tu maknanya keluarkan zakat, maknanya infakkan fisabilillah gitu itu janji dia kata. Jadi Allah Ta'ala sebut ni bongkar habis di antara mereka ada yang jenis berjanji dengan Allah. Berjanji apa? Kalau Allah Ta'ala beri rezeki pada kami, kalau kami ni luah rezeki, kalau kami ni banyak harta, kalau kami lah gini, kami akan bersedekah, kami akan bayar zakat, kami akan semualah buatkan, kami akan gunakan harta di jalan Allah SWT kan. Umum. Tapi setengah ulama kita kata adalah, nanti kita akan tengok kan. Jadi dia kata la nasaddaqna, la tu maknanya taukid, sesungguhnya kami pasti akan bersedekah gitu kata. Bersedekah maknanya menginfakkan hartalah fisabilillah, bayar zakat tu pastinya. Walanakunanna minas solihin, dan aku akan jadi orang soleh, akan orang yang baiklah maknanya kan. Tapi Allah Ta'ala kata falamma atahum min fadli bakhilu bihi, tapi apabila Allah Ta'ala ni beri rezeki kepada dia, beri daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bakhilu, mereka ni bakhil kan, bihi, dengan apa yang diberikan tu. Watawallau, bahkan mereka ni berpaling, dia ni berpaling, mereka ni berpaling, wahum mu'ridun, dan mereka ini berpaling, buat tak hero, buat tak cara, buat tak indah kan, apa lagi yang dipanggil, diajak, disuruh dan sebagainya. Bahkan disebutkan sini kan apa dia, iaitu
inilah cerita yang dikatakan berkaitan dengan seorang sahabat, dia kata bernama Sa'labah bin Hatib. Sa'labah bin Hatib, dia diceritakan dalam buku-buku tafsir banyak diceritakan perkara ni, iaitu dia adalah dulunya miskin, lalu dia pun pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Dia minta kepada Nabi supaya diberikan, lalu diberikan kepada dia dengan janji dia, kalaulah dia ni gini, maka dia akan beri sedekah, dia akan gini. Dia sangat-sangat miskin mulanya, lalu diberikan kambing kepada dia. Lalu kambing itu membiak, akhirnya kambing itu menjadi ramai, menjadi banyak kambing itu kan, sehingga dia pun tak ada masa nak sembahyang. Mula-mula sekali sembahyang Jumaat dia tinggal, dia hilang. Kemudian tu sembahyang Jumaat pun dia tinggal. Lepas tu bila dia nak minta bayar zakat, dia tak nak bayar zakat. Gitulah cerita dia kan. Kemudian selepas daripada tu Nabi wafat. Jadi Nabi tak terima dah wafat. Nabi tak terima zakat dia. Selepas itu dia nak bayar, tak nak lah. Sebab apa awak tak nak bayar zakat tu? Jadi selepas daripada tu, zaman Sayyidina Umar pun tak nak terima juga zakat dia. Sehinggalah dia mati. Jadi mati dalam keadaan macam itulah kan. Jadi tu dikatakan cerita tu berkaitan dengan Sa'labah bin Hatib. Cuma ada beberapa tafsir yang menolak penafsiran ini. Wallahu a'lam bisawab. Saya tak boleh nak nilaikan, sebab itu adalah meriwayatkan kata-kata. Mana saya nak ceritakan ada setengah-setengah daripada ahli-ahli tafsir yang menolak peristiwa ni, bukan menolak apa yang berlaku, tapi menolak seorang yang bernama Sa'labah bin Hatib ni, kerana dikatakan bahawa riwayat itu kurang kuat. Wallahu a'lam bisawab. Tapi kita ambil pengajaran secara umum daripada ayat ni kan, iaitu adakah dia berlaku kepada seorang yang bernama Sa'labah bin Hatib ke? Sebab apabila ulama-ulama mencari di dalam senarai nama sahabat ni, tak jumpa secara tepatnya siapakah dia Sa'labah bin Hatib ni. Sebab kalaulah perkara ni masyhur, dikatakan menjadi penafsiran kepada ayat ni, nescaya peristiwa ni ataupun hadis ini akan menjadi kuat, menjadi sahih dan menjadi melata, semua orang tahu kan. Tapi bila dicek dia tengok ni, itu wallahu a'lam bisawab. Saya ceritakan saja, dan dalam tafsir-tafsir yang besar ada diceritakan, iaitu dia ni bernama Sa'labah bin Hatib. Tak apa, wallahu a'lam bisawab. Jadi kita baca lagi selepas daripada itu apa yang terjadi. Allah Ta'ala pun cerita secara umum, wa minhum falamma, Allah Ta'ala kata lepas tu mereka pun, lalu apa terjadi? Hukuman dia fa'aqabahum nifaqan. Allah Ta'ala kata maka fa'aqabahum, Allah Ta'ala hukum dia. Fa'aqabahum nifaqan, maknanya nifaq. Nifaq iaitu nifaq dalam hati dia, fi qulubihim. Nifaq yang sabit, makna tetap, makna terus menjadi nifaq dia tu selama-lamanya, ila yaumi yalqaunahu, sehinggalah hari dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu hari dia mati. Bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun. Dengan sebab apa dia jadi macam tu? Dengan sebab dia ni telah menyalahi Allah. Menyalahi maknanya dia menyalahi janji dia. Dulu dia janji kalau dia dapat harta dia akan bagi. Sekarang ni dia dapat harta dia tak nak bagi. Jadi sebab oleh kerana dia tu menyalahi janji dia dengan Allah, maka Allah Ta'ala kata sini fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu. Maka Allah Ta'ala hukum dia dengan nifaq yang berterusan, yang tetap ada dalam hati dia tu, sehinggalah dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bagi kita pengajaran dia kan, ialah satu perkara yang sangat sepatutnya menakutkan kita. Jadi bila kita berjanji dengan Allah, maka tepatilah janji kita dengan Allah. Jangan cuba untuk sebab apa? Janji kita dengan Allah adalah satu benda yang besar kan. Jadi sebab tu dalam apa-apa janji sekali kan, sama ada kita ni nak infakkan ke, sama ada kita ni nak bersama dengan untuk melaksanakan Islam, kita berjanjilah dengan Allah, tiba-tiba Allah Ta'ala bantu kita lah, Allah Ta'ala beri kelebihan kepada kita, Allah Ta'ala kurniakan rezeki kepada kita, Allah Ta'ala buat apa-apalah kepada kita kan, beri apa, tengok-tengok kita tak melaksanakan janji tu. Jadi kita takut kan, Allah Ta'ala buat ni fa'aqabahu nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu. Allah Ta'ala takut kita cok kita ni kan, takut cok kita ni, kita tak nampak dah jalan nak baik ni, kita nampak jalan yang terus berterusan je dalam keadaan macam tu, kita takut kita akan mati. Allah Ta'ala sebut sini kan, ila yaumi yalqaunahu, takut kita ni berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita ni itu kan, apa ni, yakzibun, mendustai, dan juga dalam keadaan nifaq. Wal iyazu billah. Seterusnya insya-Allah kita baca alam ya'lamu. Allah Ta'ala kata, tidakkah mereka tahu? Alam ya'lamu, minta maaf terlaju sikit. Alam ya'lamu, tidakkah mereka itu tahu? Annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum,
Tidakkah mereka tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang ada dalam hati mereka, sirra, rahsia mereka, wa najwahum, apa-apa yang mereka bisikkan. Tadi kita katakan mereka ni kalau tanya mereka menafi, tanya mereka nafi. Jadi Allah Taala tanya sekarang kan, tanya ni bukan tanya nak tanya Allah Taala tak tahu sebagaimana biasa kan, tapi Allah Taala nak beritahu sebenarnya. Awak fikir Allah Taala tak tahu ke? Gitu kan maknanya. Adakah mereka fikir bahawa Allah Taala ni tidak tahu? Allah Taala tahu sirra dan juga najwa, wa annallaha 'allamul ghuyub. Allah Taala ni maha tahu apa saja perkara-perkara yang gaib. Seterusnya ayat yang terakhir pada hari ini ialah Allah SWT sebut pula cerita dalam ayat 79 ni. Ayat 79 ini nak cerita perangai orang munafik lagi. Bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman ni supaya mereka ni menginfakkan harta di jalan Allah kan, buka peluang, suruh mereka, beritahu kepada orang mukmin, infaklah harta fisabilillah, infak. Jadi ramailah orang-orang mukmin ni pun infaklah harta. Ada orang kaya infak banyak, ada orang miskin dia beri sekadar kemampuan dia. Tapi orang munafik ni macam mana? Tengok orang munafik, bila ada orang Islam yang infak banyak, mereka pun start lah. Makna mereka ni sentiasa cari pasal. Apakah mereka kata? Mereka kata allazina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Mereka yang yalmizuna ni maknanya ialah yang mengaibkan, maknanya mencela, mengutuk, semua benda tak kena. Apa dia? Di kalangan orang mukmin ni ada yang beri banyak sedekah mereka, infak mereka. Apa orang munafik ni kata? Orang munafik kata tu riak lah tu, bukan apa tu beri tu, nak masuk surat khabar lah kita kata sekarang. Tuduh orang maknanya. Suka sangat mereka ni kan, tuduh orang lain. Kalau buat baik banyak, mereka kata tak ikhlas. Ada di kalangan sahabat ni pula yang mana beri sekadar sikit saja kan. Perkara ni diceritakan dulu semasa dalam peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk kan, cerita pasal Ka'ab bin Malik semua tu kan, ada seorang sahabat tu kan, dia datang terlambat sikit ni. Jadi Nabi SAW, oh dia, siapakah dia tu, sila cari Jadi itulah dalam hadis Ka'ab bin Malik tu dicerita, itulah orang yang dimaksudkan dalam hadis, dalam ayat Quran ayat 79 ni. Dia tu, dia datang tu. Jadi orang munafik kata dia ni sedekah sikit, dia beri infak sikit. Apa orang munafik tu kata? Orang munafik kata Allah sikitnya, banyak ni Allah tak nak sikit-sikit ni kan. Allah tak mahu sikit ni. Allah apalah sikit sangat. Dah tengok sikit masalah pula. Bila banyak dia kata riak. Inilah sifat orang munafik. Kerja dia ialah duk tengok orang buat, lepas tu tuduh orang, lepas tu masyhurkan orang, lepas tu tuduh orang ni, hati jahat kan. Jadi maknanya ini Allah Ta'ala ajarkan, jangan kita jadi macam ni. Kenapa kita tuduh orang? Hati orang kita mana tahu kan. Kita serahkan kepada Allah SWT. Husnuzan lebih baik. Jadi kita baca sini Allah SWT sebut allazina yalmizuna, orang yang sentiasa mengaibkan orang-orang al-mutawwi'in, orang-orang yang menderma secara sukarela kan, minal mu'minin, mereka ni mukmin, fis sadaqat, dalam hadiah-hadiah, sedekah-sedekah, dalam infak-infak mereka, wallazina la yajiduna illa juhdahum, yang mana orang yang beri sedekah tu orang yang yang memang itulah sekadar kemampuan mereka. Itu Allah kata la yajiduna illa juhdahum, itu saja yang ada, taqatahum, kemampuan mereka. Fayaskharuna minhum, Allah kata orang munafik ni yaskharuna minhum, dia menjatuhkan, yaskharun, mempermain-mainkan, dia menghina orang-orang mukmin yang memang volunteer nak bagi sedekah tu. Kemudian Allah Ta'ala kata sakhirallahu minhum, mereka ni mempermainkan orang mukmin, mereka ni mengatakan gini-gini kepada orang mukmin kan. Jadi Allah Ta'ala kata sakhirallahu minhum, Allah akan menghina mereka, Allah Ta'ala akan mempermainkan nanti mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Jadi alhamdulillah kan, kita tamat ayat ni, kita tahu sekarang ni Allah Ta'ala dedahkan kan perangai-perangai orang-orang munafik ni kan. Buat gini tak kena, buat gini tak kena, semua orang buat tu semua tak kena, yang dia berkenanya dia buat saja. Jadi kita tengok ini perangai yang kita harapnya kan kita semua tak ada di kalangan kita kan. Apa yang dibuat oleh orang mukmin nak bersedekah, orang nak buat macam ni kan, kita sepatutnya ialah mendoakan kebaikan kan. Kita sepatutnya cemburu kalau orang tu nak bersedekah banyak, nak infak banyak kan, nak cemburu dalam erti kata ialah apa, kalau boleh aku pun nak macam tu
Dan kalau apabila orang tu menderma sikit kan, kita doakan untuk mereka juga, kita gembirakan, Masya Allah kan, orang mukmin walaupun senang. Adalah tu sebab kan kenapa mereka buat sikit, makna husnuzon kita katakan dengan orang-orang yang beriman. Jadi tu Allah Ta'ala ajar kita secara tidak langsungnya melalui ayat 79. InsyaAllah akan datang kita jumpa lagi di muka surat 200 insyaAllah, 200 200 di salam sesi akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah kita sudahi dengan sama-sama kita membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.